Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini Ustazah ingin membuat sedikit perkongsian bersama pelajar-pelajar semua mengenai format baharu SPM Kurikulum Standard Sekolah Menengah tahun 2021 bagi mata pelajaran Pendidikan Islam 1223. Baiklah pelajar semua, di akhir sesi perkongsian ini, Ustazah harap semua pelajar dapat mengetahui format sebenar SPM 2021 bagi mata pelajaran Pendidikan Islam kod kertas 1223. Mari kita hayati sesi perkongsian ini. Okey, instrumen pentaksiran Pendidikan Islam terbahagi kepada dua, iaitu kertas 1 ujian bertulis dan kertas 2 ujian lisan. Jom kita lihat jenis instrumen untuk kertas 1. Okey, jenis instrumen kertas 1 iaitu ujian bertulis. Dan terdapat 5 soalan subjektif yang dikehendaki pelajar menjawab kesemua soalan tersebut. Jangan lupa ya, jawab semua soalan tersebut. Apakah itu instrumen subjektif? Dalam erti kata lain, soalan subjektif. Item subjektif ialah item yang membenarkan subjektiviti dalam respons yang diberikan. Yang kedua, item ini digunakan supaya calon boleh mempamerkan kedalaman pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki. Yang ketiga, item subjektif, calon boleh memberikan respons dengan mengemukakan pelbagai jawapan yang bersifat polikotomus. Dan akhir sekali yang keempat, item subjektif memberi kebebasan agak luas kepada calon dari segi panjang atau pendek respons. Setelah kita mengetahui apakah itu item subjektif, mari kita tengok pula jenis item subjektif. Okey, jenis item subjektif ada 3. Subjektif respon terhad, subjektif respon terbuka dan subjektif berstruktur. Item respon terhad ataupun subjektif respon terhad menghadkan apa yang harus dijawab berdasarkan skop yang disoal. Contohnya, nyatakan 3. Ini yang menunjukkan respon terhad. 3 hikmah beriman kepada malaikat. Pelajar hanya dikehendaki menjawab 3 hikmah. Itu menunjukkan respon terhad. Subjektif respon terbuka, iaitu memberi kebebasan yang agak luas kepada calon menggunakan pelbagai pendekatan yang difikirkan sesuai dengan kehendak soalan. Contoh item respon terbuka, huraikan hikmah disyariatkan perkahwinan dalam Islam. Dengan ini, pelajar boleh menjawab pelbagai jawapan mengenai hikmah perkahwinan dalam Islam. Ini yang dikatakan respon terbuka. Contoh yang kedua, bincangkan masalah keruntuhan akhlak di kalangan pelajar. Jadi, pelajar boleh memberi pelbagai jawapan mengenai masalah keruntuhan akhlak. Ini yang dikatakan item respon terbuka. Subjektif berstruktur, iaitu item jenis berstruktur ialah satu siri soalan yang berkaitan dengan sesuatu proses yang dikemukakan satu persatu. Jawapan yang diberikan merupakan keseluruhan proses yang berkenaan. Apakah itu ya? Contohnya, kita tengok ya.
qisas dikenakan ke atas penjenayah yang didapati bersalah. A. Apakah maksud qisas? B. Huraikan kesalahan yang boleh dihukum dengan hukum qisas. C. Apakah hukuman ke atas penjenayah selain hukum qisas dalam Islam? Ini yang dikatakan berstruktur, di mana jika pelajar tidak mengetahui maksud qisas, soalan B dan C pasti tidak boleh dijawab. Itu yang dikatakan berstruktur, di mana ada perkaitan di antara satu soalan ke soalan yang kedua dan yang ketiga. Baiklah pelajar yang dirahmati Allah sekalian, berapakah jumlah markah kertas 1 dan kewajarannya? Ya, markah yang akan diperolehi oleh pelajar jika menjawab kelima-lima soalan akan mendapat 100 markah. Tapi ingat ya, 100 markah bukan 100% lagi. Kewajaran yang diberi hanyalah 80%. Di mana lagi 20%? Okey, manakala untuk 20% itu berada di kertas 2 pula, iaitu 20% di kertas 2 dan 80% di kertas 1. Seterusnya, Ustazah akan kongsikan kepada pelajar apakah itu konstruk. Konstruk ialah perkara yang hendak ditaksir, merupakan dimensi manusia yang berbentuk konkret seperti tinggi dan berat, atau berbentuk abstrak seperti pengetahuan, kemahiran dan sikap yang cuba dibangunkan atau diperkembangkan melalui hasil pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Dan konstruk mesti dikenal pasti berdasarkan dokumen kurikulum. Dalam erti kata lain, konstruk merupakan apa yang hendak ditanya dalam kertas soalan pelajar. Okey. Untuk kertas 1, terdapat 4 jenis konstruk yang dibina, iaitu kemahiran mengingat dan memahami, kemahiran mengaplikasi, kemahiran menganalisis dan kemahiran menilai. Ingat ya pelajar, keempat-empat ini akan disoal di dalam kertas soalan pelajar nanti. Untuk konstruk mengingat dan memahami, iaitu soalan-soalan yang dibina berdasarkan kefahaman pelajar dan daya ingatan pelajar untuk memberi jawapan. Kemahiran mengaplikasi, bagaimana pelajar boleh mengaplikasi semula apa yang dipelajari di sekolah dalam kehidupan pelajar, dan pelajar menulis jawapan tersebut. Kemahiran menganalisis, bagaimana pelajar menganalisis soalan tersebut dan memberi jawapan. Contohnya, hukum dan alasan bagi soalan bidang fiqh. Diberikan situasi dan pelajar dikehendaki menganalisis soalan tersebut dan menyatakan apakah hukum tersebut. Manakala kemahiran menilai, iaitu pelajar membuat pertimbangan berdasarkan kriteria yang spesifik. Baiklah murid-murid, cuba pelajar teka jumlah masa yang diperuntukkan untuk pelajar menjawab bagi soalan kertas 1. Ya, tempohnya ialah 2 jam 30 minit. Ingat ya, 2 jam 30 minit untuk kertas 1. Bagaimana pula cakupan konteks yang ada dalam soalan? Okey, cakupan konteks yang ada dalam soalan terkandung dalam standard kandungan dan standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, iaitu DSKP untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan satu lagi dalam buku teks. Jadi, pelajar
perlu mendalami di SKP tingkatan 4 dan 5 serta buku teks pendidikan Islam tingkatan 4 dan 5 dari kulit ke kulit. Aras kesukaran item. Okey, dalam soalan yang dibina ada 3 aras yang akan ditanya kepada pelajar, iaitu aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Dan nisbah bagi setiap aras ini, aras rendah ialah 5, aras sederhana 3 dan aras tinggi 2. Begitulah murid-murid aras kesukaran yang akan ditanya dalam kertas soalan para pelajar nanti. Rupanya banyak soalan aras rendah yang akan disoal. InsyaAllah, Ustazah harapkan para pelajar dapat mencapai tahap kecemerlangan dalam subjek pendidikan Islam nanti. Di sini, Ustazah ingin kongsikan bersama pelajar tentang contoh-contoh soalan yang telah dibekalkan oleh lembaga peperiksaan dalam buku format yang diberikan kepada semua sekolah. Pelajar boleh tengok contoh soalan berikut. Okey, ini untuk contoh soalan kertas 1. Okey, ini contoh saja ya, bukan soalan sebenar. Hati-hati, jangan terpedaya. Baiklah pelajar semua, sesi perkongsian diteruskan untuk kertas 2 pula. Jenis instrumen kertas 2 merangkumi ujian tilawah dan hafazan Al-Quran serta bacaan hadis, dalam erti kata lain UTQH. Jenis instrumen untuk kertas 2 iaitu pentaksiran pusat. Apakah itu pentaksiran pusat? PP. PP merupakan suatu pentaksiran yang dilaksanakan oleh sekolah, di mana instrumen pentaksiran, tugasan, peraturan pentaksiran, garis panduan, peraturan penskoran, penggradan dan pelaporan dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan. Jadi, guru-guru di sekolah tidak akan mengetahui soalan tersebut. Konstruk yang dibina untuk kertas 2 pula ialah kemahiran, iaitu tilawah ayat Al-Quran. Pelajar dikehendaki membaca ayat. Yang kedua, menghafaz ayat. Dan yang ketiga, membaca hadis pilihan. Dalam kertas 2 terdapat bahagian soalan. Ada 3 bahagian, iaitu bahagian A merangkumi 50 markah, bidang tilawah Al-Quran. Ingat ya, baca Al-Quran dapat 50 markah. Bahagian B, hafazan. Apabila pelajar menghafaz sahaja ayat, dapat 30 markah. Dan bahagian C, membaca hadis. Pelajar cuma baca sahaja hadis, pelajar akan perolehi 20 markah. Ini dapat disimpulkan dalam gambar raja berikut. Okey, pelajar boleh tengok di sini. Tilawah, dia ada satu soalan. Pelajar baca saja ayat tersebut, pelajar dapat 50 markah. Yang kedua, hafazan. Terdapat 2 soalan hafazan. Pelajar hafaz saja ayat yang diberi, dapat 30 markah. Dan yang ketiga, hadis. Ada 1 hadis soalan, bahagian hadis, dan pelajar dikehendaki membaca hadis tersebut, dan 20 markah. Jadi, jumlah markahnya ialah 100 markah. Tadi, Ustazah ada menyebut kewajaran untuk kertas 2 ialah 20%. Jadi, kertas 1 kewajaran 80% dan kertas 2 kewajarannya 20%. Berikut merupakan contoh soalan untuk kertas 2 yang diberikan oleh lembaga peperiksaan dalam buku format jauh juga. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan soalan betul-betul. Okey, ini hanya contoh soalan.
Untuk tugasan yang pertama, pelajar dikehendaki membaca ayat tilawah. Okey, anda dikehendaki membaca ayat Al-Quran berikut. Jadi, pelajar hanya baca sahaja ayat tersebut. Untuk tugasan yang kedua, terdapat 2 ayat hafazan. Contohnya soalan 1. Sila ulang dan sambung bacaan saya. Jadi, pelajar hendaklah ulang dan sambung bacaan pentaksir tersebut. Contoh soalan yang kedua juga. Sila ulang dan sambung bacaan. Sama juga. So, jadi tugasan yang kedua ada 2 ayat hafazan. Dan tugasan yang ketiga, pelajar dikehendaki membaca hadis. Jadi, pelajar hanya membaca hadis. Ingat ya, baca hadis dapat 20 markah. Sebagai penutup untuk perkongsian Ustazah hari ini, apa yang Ustazah ingin kongsikan sebelum dapat disimpulkan dalam jadual berikut? Ya, inilah segera kesimpulannya, iaitu kertas 1, kertas 2 jenis instrumen, jenis item kertas 1 dan kertas 2, bilangan soalan, jumlah markah, kewajaran, konstruk, tempoh ujian, cakupan konteks, aras kesukaran. Ya, tamatlah sudah sesi perkongsian bagi format SPM Pendidikan Islam 2021. Ustazah harap sesi perkongsian ini dapat membantu pelajar untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.